Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita. Hari ini cikgu nak menerangkan tentang tajuk tuas dan momen daya. Tajuk ini berada dalam bab ke-8 iaitu daya dan gerakan. Apa itu tuas? Tuas merupakan salah satu mesin ringkas. Tuas memudahkan kerja seharian. Tuas ialah sebuah palang yang berputar pada titik yang tetap yang dinamakan sebagai fulcrum. Tuas terdiri daripada 3 bahagian iaitu daya, beban dan fulcrum. Daya ialah tolakan dan tarikan yang dikenakan pada palang. Beban merupakan objek yang hendak digerakkan. Dan fulcrum merupakan titik sokongan yang tetap di mana mesin itu bergerak. Baiklah, Rajah 8.16 menunjukkan simbol yang mewakili fulcrum, beban dan juga daya. Kelebihan tuas. Tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Tuas membolehkan kita menggunakan daya yang kecil untuk melakukan kerja. Contohnya, dengan menggunakan pembuka tin, kita boleh membuka tin dengan mudah. Menggunakan penyapu untuk menyapu sampah dengan mudah. Kita boleh menggunakan penukul untuk mencabut paku dengan mudah dan menggunakan penyepit ais untuk menyepit ais daripada bekas dengan mudah. Tuas terbahagi kepada 3 kelas bergantung pada kedudukan daya, beban dan juga fulcrum. Kedudukan daya, beban dan fulcrum ini menentukan jenis kelas tuas. Kelas tuas yang pertama ialah fulcrum terletak di antara beban dan daya. Bermaksud fulcrum berada di tengah-tengah. Contohnya ialah gunting. Jika anda lihat gambar rajah gunting ini, fulcrum terletak tengah-tengah di antara daya dan juga beban. Tuas kelas kedua, beban terletak di antara fulcrum dan juga daya. Beban yang berada di tengah-tengah. Contohnya ialah kereta sorong, di mana pasir sebagai beban diletakkan di dalam bekas yang berada di tengah-tengah di antara fulcrum dan juga daya. Tuas kelas ketiga, daya terletak di antara fulcrum dengan beban. Bermaksud daya yang berada di tengah-tengah. Contohnya ialah joran. Perhatikan gambar rajah joran ini. Daya berada di tengah-tengah di antara fulcrum dan juga beban. Momen daya. Daya yang dikenakan pada suatu objek boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap yang dikenali sebagai fulcrum ataupun pangsi. Kesan putaran itulah yang disebut sebagai momen daya. Momen daya membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Momen daya bergantung pada daya yang dikenakan dan jarak tegak dari fulcrum ke daya. Mari kita perhatikan gambar rajah di sebelah ini, di mana daya yang dikenakan berada pada hujung kayu tukul ini. Fulcrum dia berada di sini dan jarak daripada fulcrum pergi pada daya ditunjukkan dengan anak panah distance ini. Bila kita nak cabut paku, kita akan tolak dia ke atas. Jadi momen daya ini ialah momen daya lawan arah jam. Contoh momen daya yang lain ialah sepanah apabila digunakan untuk mengetatkan nut. Ini ya. Dan kita tarik dia ke bawah untuk mengetatkan nut. Jadi dia punya arah dia ialah ikut jam. Dan juga semasa membuka pintu seperti dalam rajah 8.21. Fulcrum dia di sini, daya yang dikenakan di sini dan juga jaraknya adalah daripada dia punya muka pintu ni sehingga ke
sebanyak mana yang pintu itu terbuka. Momen daya ini dia ada pengiraan dia. Momen daya ialah daya darab jarak tegak daya dari pangsi ke daya. Unitnya ialah meter. Bila saya sebut sini pangsi, bermaksud jarak tegak dari fulcrum ke daya. Unit bagi momen daya ialah Newton meter. Mari kita lihat pengiraan momen daya seperti yang ditunjukkan di bawah. Momen daya ni mempunyai dua arah, iaitu ikut arah jam atau lawan arah jam. Jika kita nak mengetatkan nut skru, momen daya dia ialah ikut arah jam. Bila kita nak menanggalkan nut, nak melonggarkan nut, maka momen daya dia ialah lawan arah jam. Baiklah, jika kita menggunakan daya sebanyak 50 Newton dan juga jarak tegak dari fulcrum atau pangsi ke daya dia ialah 20 cm, maka kita gunakan formula ni, daya dalam unit Newton sebanyak 50 Newton darab dengan jarak tegak dari pangsi ke daya dalam unit meter. Maka 20 cm ini kita tukarkan kepada meter menjadi 0.2 meter. Jadi momen daya yang dikenakan untuk mengetatkan nut ialah 10 Newton meter. Momen daya akan bertambah sekiranya mengenakan daya yang lebih besar. Apabila kita, contohnya dalam keadaan kita melonggarkan atau mengetatkan nut, kita tambahkan daya, kuat sikit, maka magnitude daya akan bertambah, momen daya akan bertambah juga. Jarak tegak dari pangsi atau fulcrum ke daya bertambah. Momen yang lebih besar dihasilkan apabila daya dikenakan pada jarak yang lebih jauh dari titik putaran. Mari kita tengok contoh untuk lebih memahami. Untuk gambar rajah A, orang itu telah memegang spana pada jarak 0.2 meter. Dan untuk gambar rajah B, orang itu memegang spana lebih dekat dengan fulcrum, iaitu jarak dia 0.1 meter. Daya yang dikenakan adalah sama 10 Newton dan ini pun 10 Newton. Jadi kita lihat bila kita kira untuk rajah 8.27A di mana orang itu memegang pada jarak 0.2 meter, momen daya yang dihasilkan adalah lebih besar, 2 Newton meter. Jika seseorang itu memegang pada jarak yang lebih pendek berdekatan dengan fulcrum, maka momen daya yang dihasilkan adalah lebih kecil. Kesimpulannya, momen daya yang lebih besar dihasilkan apabila daya dikenakan pada jarak yang lebih jauh dari titik putaran. Itu itu menerangkan mengapa jika kita memegang spana, kita akan pegang spana itu jauh sampai ke hujung untuk mendapatkan momen daya yang lebih besar. Bila momen daya yang lebih besar, kita akan dapat memutarkan nut itu dengan lebih mudah. Berat beban menghasilkan momen daya ikut arah jam. Tengok gambar rajah sini. Berat beban menghasilkan momen daya ikut arah jam. Daya yang dikenakan menghasilkan momen daya lawan arah jam untuk mengimbangkan papan itu dalam keadaan mengufuk. Momen yang dihasilkan oleh daya adalah sama dengan momen yang dihasilkan oleh beban. Ini untuk mendapatkan keseimbangan pada tuas. Prinsip momen pada tuas. Untuk mendapatkan papan yang seimbang ataupun tuas yang seimbang, maka beban darab jarak beban dari fulcrum mestilah sama dengan daya darab jarak daya dari fulcrum. Mari kita tengok contoh. Rajah 8.29 menunjukkan dua budak duduk di atas sebuah jongkang jongkit. Apakah jarak jiayin dari fulcrum supaya jongkang jongkit itu diseimbangkan? Sekarang kita tengok
daya yang dikenakan oleh Jia Yin ialah 200 Newton, manakala Wei Hong ialah 300 Newton. Okey, Wei Hong duduk sejauh 2 meter daripada fulcrum. Ni ialah dia punya fulcrum. Jadi, kita gunakan formula tadi, beban darat jarak beban dari fulcrum mestilah sama dengan daya darat jarak daya dari fulcrum. Maka Jia Yin ada daya sebanyak 200 Newton, cuma kita tak tahu berapa jarak dia untuk menjadikan papan itu seimbang. Maka kita tinggalkan sebagai D. Wei Hong 300 Newton darab dengan 2 meter. Ini kerana dia duduk 2 meter jaraknya daripada fulcrum. Fulcrum di tengah-tengah ni. Okey, jadi kita masukkan dalam formula dan kita akan dapati D ialah 3 meter. Jadi, Jia Yin perlu duduk 3 meter dari fulcrum untuk memastikan congkang-congkit ini seimbang. Okay, mari kita tengok contoh yang kedua. Okay, rajah 8.3 menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 100 kg menggunakan sebiji batu kecil sebagai fulcrum. Okay, ini batu kecil ni ialah fulcrum dia. Okay, jarak di antara batu besar dan batu kecil ialah 0.5 meter. Okay, ini fulcrum dia. Jarak di antara batu besar dan batu kecil ialah 0.5 meter. Dan jarak di antara lelaki itu dan batu kecil adalah 2 meter. Okey, hitungkan magnitud daya yang perlu dikenakan oleh lelaki itu untuk menggerakkan batu besar. Batu besar berjisim 100 kg. Okey, jika 100 kg ini kita tukarkan kepada, kena tukarkan dulu kepada Newton ya, kepada unit Newton kerana semua pengiraan dalam unit Newton. Jadi 100 kg ini kita kena darabkan dengan 10, maka beban ataupun batu ini ialah 1000 Newton. Okey. Jadi kita masukkan dalam formula beban darab jarak beban dari fulcrum iaitu 100 Newton darab dengan 0.5 meter. Ini tadi ya, 0.5 meter. Okey, daya darab dengan 2 meter. Okey, ini kita label sebagai daya. Okey, daya darabkan dengan 2 meter. Okey, masukkan dalam formula dan kita akan dapat daya 1000 Newton darab 0.5 ni dari sini bahagi 2. Okey. Kita akan dapat daya dia ialah 250 Newton. Jadi lelaki itu perlu mengenakan daya sebanyak 250 Newton untuk menggerakkan batu yang besar. Okay, saya harap anda faham dengan penerangan saya pada hari ini. Okay, sekian, terima kasih.